kalau macam YouTube ni, dia punya nanti related atau recommended videos tu seram tau. Kita tengok banyak sekarang macam YouTube Kids even YouTube Kids yang memang khusus untuk kids pun, dia punya related videos dia banyak role play. Sometimes the role play menyeramkan. Jadi kita sebagai parent, kita bagusnya buka kat TV je, kita boleh nampak Buka kalau nak kasih anak layan diri sendiri, kita nak buat kerja lain, suruh buka kat TV. Lepas tu bila kita tengok mana yang tak bagus, kita block Kita block ataupun remove channel ke apa. Jadi kita monitor So macam saya tengok anak-anak every week kadang-kadang tengok diorang punya history. Tengok history diorang apa tengok. So dah bikinkan semua account. Bikinkan dia punya account social media apa semua. Bukan social media, maksudnya YouTube account. Jadi kita nampak history Dan lepas tu kita boleh filter Itu jenis satu cara Tapi memang tak boleh putuskan tapi limit and jaga Itu cara And also kita Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Salam banyak. Terima kasih kerana sudi datang ni. Okey. Minum dulu Ustaz. Silakan. Tiba-tiba tu kat kering. Minum saya sandiwara. Apa tu? Kat. Ada suara. Cuba. Sandiwara biar. Nak try juga. Sedap. Power. Okey, terima kasih Ustaz. Terima kasih bang. Datang sini. Okey, kalau orang tengok ni depan ni ada basikal. Tak basikal ni dia bukan setakat props taruh sini. Dia ada cerita. Cerita basikal ni pasal Ustaz selalu hantar anak-anak pergi sekolah naik basikal. So, dia cakap pasal sekarang membesarkan anak dalam zaman moden yang ada basikal lipat dan macam mana kita nak besarkan anak dengan zaman teknologi yang full of gadgets. Kan, handphone lain, iPad lain, komputer lain. Macam mana kita nak besarkan anak, nak didik anak-anak supaya diorang lebih aware yang benda-benda yang antara benda yang buruk dan baik yang kita dapat dari internet. Okay, let's go. Kita start berbual. So how is it? Time abang macam mana dulu? Time you raise your kids Mungkin macam sekarang ni kita kalau siapa yang tengah tengok, it's really challenging tau. Bila budak tu dia dah hook. Macam anak saya ada satu yang nombor 4 lelaki 2 tahun. Dia dah tahu logo YouTube. Dia dah tahu logo YouTube dia nampak itu. Wah, baru 2 tahun. Lepas tu dia tahu macam swipe nak cari. Lepas tu kalau notification keluar nanti dia tolak atas macam kacau. 2 tahun tau. Macam mana sih diorang macam jadi seram, suka dan seram Macam suka maknanya dia fluent, technology fluent, tapi at the same time it's like seram sebab they will assume that semua screen boleh touch. Kadang-kadang TV boleh touch. Macam tak suka pun dia touch, dia macam tolak, tapi dia tak boleh TV bukan touch screen kan. So dia akan semua screen touch Kadang-kadang dekat bus ada advertisement pun tekan juga gitu. Jadi cara dia is limit tapi it's not easy. Sebab bila kita tarik nanti dia mengamuk macam dada tau. Seram. Maknanya kita macam saya baca macam ni maknanya dia ada addiction. So jadi cara dia tu kita kena pandai macam mana nak negotiate dengan anak Sebab saya pun banyak baca juga buku parenting. Cara negotiate anak kira susah. Maksudnya kita marah senang, kita mengamuk senang kan. Tapi lepas tu kita menyesal apa? Marah-marah anak, bedak-bedak anak macam dia menyesal lepas tu. Nanti macam dia pun akan takut Tapi kita cuba nak lahirkan rasa kasih sayang tu daripada awal. Jadi bila kita cari alternatif maknanya bila kita tarik, bila dia nangis-nangis, kita cuba gurau Gurau tu kira satu obat Being a playful parent is really satu obat yang banyak kita punya masyarakat kita tak lakukan. Kita pasal kita punya zaman macam lagi abang yang zaman maybe bapak takut kan. Saya takut dengan mak. Takut mak terbalik okey. Mak saya kadang, bapak saya suka gurau. Bapak saya very funny. Okey, bagus. So saya dengan arwah bapak saya berada lah. Alhamdulillah. Dengan mak saya takut. Okey. Mak kalau buka mulut je, beliak mata je saya dah seram. Okay, here comes the danger.
Kan? Bapak jarang, bapak okey. See, I agree with you pasal apa growing up banyak gurau, relax parent so that you can communicate very well. Yes. So sama macam saya cakap pasal kalau orang tanya kenapa nama kau Chip? Nama kau Chip. Pasal I want to be friends to the younger generation. Masya-Allah. So macam student kadang kan, student cakap orang panggil kita cikgu, kita macam mak tak ada cikgu kan. Ada yang kadang-kadang kalau you mengajar dekat universiti ke dekat college orang panggil cik Rafan saya dengan cik macam dia masa kuncik. You know? So I always tell them okay, just call me Chip. The reason being no matter how old I'm still your Chip. Dia ada respect but still a friend. Kita pergi minum kopi, kita boleh berbual. It's just a friend. So, dia tak rasa macam, dia ni cikgu, dia ni lecturer apa tak. Dia rasa friend. So, eventually makin lama makin tua, kawan makin muda, saya panggil semua Chip. So, dia tak boleh panggil abang. Ada yang panggil abang. Abang apa? Abang, anak aku lagi besar daripada kau. Kan? Dia tak panggil pakcik memang kena lempang. tu nak find the balance Ustaz. So the reason same reason. Parenting is about being friend to your kids. Apa dia nak faedah macam for you kan, macam kira nampak macam kira kawan-kawan that time macam kawan Budin, kau Rafan Hamzah macam lepak macam mana sih dia kira jarak jauh kan. Macam tapi now I understand lah. Maknanya you yourself you want to blend in so that dia comfortable and then so once you see your parents atau someone elder as a friend, you become very comfortable. Betul. So you can boleh luahkan perasaan apa-apa because kita rasa macam okay, no, I want to know because to me it's important for me to know the younger generation. Masalah this I foresee. Berapa tahun, maybe 20 years back, I will say this. Satu hari akan datang masa yang kita tak tahu kalau anak-anak kita buat benda salah. Kita tak tahu bukan pasal kita tak tahu apa dia buat. Kita tak tahu yang benda dia buat tu salah. Because then here comes the technology yang kita tak tahu. You know, betul. Online betting ke whatever. Because there's a lot of things yang kita tak dapat cope up. You see. Now as for yourself, you Ustaz lah. Kan? You berdakwah dengan cara you, which uses the technology. Correct. Kan? So kalau you nak tahan anak you daripada gunakan teknologi, tak boleh. It's contradict to what you're doing. Betul. Kan? So how do you balance that? How you educate your children? Macam mana nak bawa ke sana? I mean, we all have our children. So macam mana kita nak bawa anak-anak kita ke arah benda yang okay. Gunakan teknologi dan jangan salah gunakan. Ya, betul. Dia kira monitor lah, kena rajin lah. Mak bapak kadang-kadang dia tak rajin, dia malas, dia lepaskan sebab kita dah kerja satu hari dan kita balik habis anak-anak perlukan kita. Lagi-lagi kalau macam yang anak yang manja dengan mak ke manja dengan bapak balik kan. Jadi kita macam kita nak relax. Jadi kita kasih dia handphone dan nanti dia tengok sebab kita tak monitor. Itu silap pasal kadang-kadang kalau macam YouTube ni dia punya nanti related atau recommended video tu seram tau. Kita tengok banyak sekarang macam YouTube Kids even YouTube Kids yang memang khusus untuk kids pun dia punya related videos dia banyak role play. Sometimes the role play menyeramkan. Jadi kita sebagai parent kita bagusnya buka kat TV je kita boleh nampak Buka kalau nak kasih anak-anak layan diri sendiri, kita nak buat kerja lain suruh buka kat TV. Lepas tu bila kita tengok mana yang tak bagus kita block ataupun remove channel ke apa. Jadi kita monitor lah. So macam saya tengok anak-anak every week kadang-kadang tengok diorang punya history. Tengok history diorang apa tengok. So dah bikinkan semua account. Bikinkan dia punya account social media apa semua. Bukan social media, maksudnya YouTube account. Jadi kita nampak history lah. Dan lepas tu kita boleh filter lah. Itu jenis satu cara lah. Tapi memang tak boleh putuskan lah. Tapi limit lah and jaga lah. Itu cara lah. And also kita find alternative lah daripada tengok lah. Maknanya fikir lah kadang-kadang kita penat tapi kalau kita dapat main dengan diorang, kita main lah macam benda-benda fizikal, main bola ke main apa ke. Macam saya ada 4 lelaki kat rumah kan. Jadi semua lanyak lah. Semua kena lanyak. Balik je semua nyak lah. Horse lah apalah gitu kan. Jadi tapi kalau benda tu boleh membuatkan dia happy, why not kan. Kedua, saya banyak keluar.
So macam boring-boring naik basikal keluar. Tapi saya dengar benda lain lah. Saya dengar macam audiobook apa. Tapi nanti dia berbual seorang. Kadang anak dia naik basikal kan. Nanti dia berbual lah. Yang nombor 2 tahun tu kan. Dia suka tunjuk tu tunjuk ni. Tapi kerana kita nak relax. So kita naik basikal. Dia pun dapat relax. Jadi kita pusing bawa blok gitu lah. Macam tu lah. Ya. Alternatif. Rajin lah. So, pilihan is one. Kadang some parents pasal like you say, dah kerja dah penat, dah relax, terus campak anak dengan gadget dan biarkan. So I think how to take that is macam you cakap, okay, kita kena limit. But then macam mana kita nak control at the same time, kadang I see kan kita kasih anak gadget pasal kita sendiri nak main gadget. Kan? Jadi kita pun nak kita main time lah. Some parents okay, anak kau punya. So how do you want to divert that? Macam mana kita nak anak-anak besar macam okay, there's a limit, there's a time control. You nak buat time control ke, nak buat content control ke? So for you apa yang penting? Yang paling yang paling penting kita kena fikir yang anak tu dia membesar ikut role model kan. Dia tengok kita sebagai bapa, sebagai mak. Macam abang, anak dah besar-besar. So you dah nampak based on your story kenapa orang panggil chip, sebab nak jadi dia orang senang communicate dengan kita kan. Jadi kalau kita sebagai ibu bapa kita tak aware yang satu hari dia orang dah besar, dia orang tengok kita orang yang bukan rapat, then kita dah feel tau. Kita dah macam dia orang tak boleh share dengan kita benda. Macam dia dah besar, dia lebih kepada kawan. Then nanti kita sedih tau. Macam aku apa kau, asal kau tak nak share dengan aku? Dan kau boleh share apa masalah, kena bully ke apa kan. Tapi kerana dia daripada kecil kita tak campur dengan dia, maknanya kita tak main dengan dia, kita lebih kepada pentingkan masa yang kita tengah buat sekarang ni. Kerana kita rasa kita nak cari nafkah. Tapi kerana kita kadang-kadang terlalu fokus kepada benda tu, bila anak datang, kita macam kau sibuk lah, gitu tau kadang-kadang kan. Jadi benda tu yang kita kena aware lah. Macam anak-anak daripada Saina Ali pun dia cakap macam 7 tahun yang pertama kau main dengan dia. Cara pendidikan is main. Maknanya kau ajar agama pun cara main. Main aja, main cara gurau, buat kelakar, buat so 7 tahun yang kedua buat macam kawan, macam 7 tahun yang ketiga lupa 7. Tapi yang penting yang 7 tahun pertama tu kira bermain lah. Jadi ajar agama pun boleh main sebenarnya. Kerana kita kadang-kadang kita mungkin ada yang kat luar tu parents dia lebih kepada akademik. Jadi dia macam stres tau. Kenapa anak aku bebal sangat ni? Kan? Macam tak tahu kat sekolah, tak tahu dah ajar tuition dah, tapi kerana dia ada that expectation, bila dia ajar anak dia akan marah anak dia. Bila marah tu dia akan marah emosi lah. Itu mungkin yalah kita tengok macam mak-mak ke apa ataupun yalah parents sebab tu kadang-kadang parents tak nak ajar anak dia hantar kat sekolah kan. Kau dah hantar kat sekolah, yang penting kau pandai lah. Tapi ada yang parents ambil kisah, balik tengok kan, lepas tu marah. So bila dia stress, dia ada expectation, jadi dia akan stress. So solution dia is to anggap yang 7 tahun pertama tu dia orang perlukan kita bermain. Maksudnya macam relax lah, chill lah. Dah 7 tahun yang kedua baru kita boleh move to yang lebih serius punya cara. Macam saya ajar ngaji pun ajar pun macam kau tak tahu pun buat suara-suara ke apa. So you ajar anak-anak ajar sendiri? Ajar sendiri lah, tak hantar madrasah. Kalau saya nak ajar anak-anak saya sendiri. Dia kira basic-basic lah. Macam yang penting kerana apa tau, kita tak ada ilmu pun, tapi penting kita kena campur. Macam contoh paling kurang benda paling wajib dalam family, for me lah sekarang ni, kira maghrib kat rumah, kita makan, kita semayang. So lepas semayang, 5 minutes je to talk with the kids. Macam paling-paling ada satu pelajaran lah. Oh hari ni ayah pergi jumpa ni, then okay, now kau story. Walaupun yang primary 1, primary 2 semua dia cerita. So kita dengar dia cerita, sebab pentingnya nak pentingkan communication daripada kecil tu. So bila tak ada makan sama-sama, bila tak ada semayang jamaah sama-sama, itu yang jadi lubang lah. Kita antara kita dengan wife pun tag team mula daripada solat jamaah. Sebab kalau daripada solat jamaah kita tak ada solat jamaah kat rumah. Jadi kita punya communication dengan wife akan jadi renggang.
Jadi bila ada masalah anak, kita tak dapat nak satu tau. Tak dapat nak tag team lah. So bila dalam solat jemaah tu, sebagai husband, kita lead. Lepas tu bila kita ajar, bila kita dah lead, lepas tu kita berbual, just tak payah nak kena agama pun. Kira macam kita boleh just cakap, okay, apa buat hari ni kan. And then try to find a lesson from there. And then lepas tu dengan bila anak dah pergi, bila anak dah habis sembahyang, then dengan wife pula. Kita kadang-kadang ni dah masuk husband and wife ni cerita pula. Sebab keluarga is the base of ini apa? Ya, kadang-kadang kita tak tahu role. Macam kita rasa ini tugas engkau, ini tugas aku kan. Kita assume tau. Kita tak ada communication. So kat situ breakdown. Kau sebagai bapa, kau yang kena ajar anak apa? Ya. Engkau yang mak, aku kerja loh. Jadi dekat situ clash. So macam saya, macam kalau bagusnya macam ada satu ustazah ni pun dia share jugalah, maknanya communication yang paling baik sekali bila lepas solat jemaah tu. Sebab keadaan tenang kan. Kita selalu nak tegur time kita tengah marah. Betul. Tengah on the spot, aku tak suka kau tinggalkan pinggan kat atas ni. On the spot, asal kau tak nak cuci pinggan? Tapi kita orang bingit kan. Tak idea. Tak idea benda tu. So yang macam orang lelaki mungkin boleh terima teguran. Tapi cara yang macam nagging kan. Kalau yang isteri pula tak boleh terima teguran langsung. So dia depend the dynamic macam mana. Cara dia actually cara yang dalam harmoni. So you have kind of routine lah. So makan sama-sama. Alhamdulillah. Solat sama-sama. Kita cuba. Ya, tapi solat jamaah tak memang nak try tu konsisten lah. Sebab itu dia punya nadi lah. So it's the best time to talk about anything. Macam berbual pasal apa semua time waktu jemaah. So okay, maybe I agree. Kalau lepas kita jemaah, solat suami isteri pun lepas tu kita relax, kan dia punya feeling dia lain lah. Feeling dia lain. So with the kids, other than that routine, makan sama-sama, jemaah sama-sama atau keluar sama-sama, apa spesifik kalau dia cakap okay, because you ada 4 anak. Ya. Say now yang kecil maybe belum nampak sangat apa sifat-sifat dia. So the three elder one you dah say okay ini lain. Betul. How do you tackle that? How do you tackle dekat ini lain. So how do you tackle that? First time itu kita ingatkan anak ni semua sama dengan kita kan. Kita ingatkan semua macam carbon copy kan. Mungkin carbon copy dari segi rupa tapi perangai dia tu lain-lain tau Masya-Allah, itu kira kejadian Allah macam mana Allah mixkan. So ada anak sensitif. Ada anak sensitif dia gini macam saya kan, kira setiap anak dia lain dia punya ketahanan lasak dia. Kita marah satu boleh dengar. Kita marah satu bawa muka. Kita marah satu marah balik. Kita marah satu bedal kita balik kan. Lari cutuk. So dia macam asal makin lama makin rabak. Jadi tapi kita accept lah. Kita accept yang anak tu bila dia lahir kat dunia ni dia orang lain. Dia bukan kita. Dia bukan sebahagian darah. Tapi Allah dah tetapkan dia punya rezeki. Allah tetapkan dia punya future, dia punya perangai. So it's a different person and we have our expectation, but dia bukan kita punya carbon lah, bukan kita punya maksudnya kita kena accept yang dia tu orang lain lah. Jadi cara kita tackle pun kena bijak lah kat sini cara. Sebab tu saya cakap negotiation anak, macam mana nak bahasa, kita tak boleh pilih kasih. Anak gaduh. Sekarang ni saya punya time anak suka gaduh. Pukul-pukul, cekau-cekau, darah apa semua. So, macam mana peranan bapa tentu. Kita nak jadi apa? Referee. Kita tak boleh jadi referee. Kalau kita jadi referee, maknanya kita ada satu orang betul, satu orang salah. Bila ada satu orang betul, satu orang salah, anak tak boleh accept. Sini dia punya kebijaksanaan. Saya baru baca buku ni. So jadi dia ajar. Dia cakap, kita tak boleh jadi referee, kita jadi mediator. So mediator tugas apa? Dengar. Okay, apa? Cuba cerita apa? Gini. Oh, kau nak ni, urang balik. Kau nak ini Okay, kau nak apa pula? Gini. Kau nak ini Okay, dah itu je. So, yang penting kalau ada yang macam terlebih batas, mungkin ada yang macam termaki ke apa kan, tercakap-cakap yang ini atau pukul lebih ke, dan baru kita cakap okay, yang penting tak boleh buat benda ni. Yang penting tak boleh pukul kat sini. Yang penting tak boleh. So, now they know it's not about kita marah bukan sebab diorang gaduh, berebut ke apa. Kita marah sebab dia lebih daripada limit dia. So kalau kita tahu peranan kita bukan referee tapi as mediator, kita dengarkan dua-dua pihak and then diorang akan rasa yang tak pilih kasih tau.
Dia challenge. Ya, itulah. Pilih kasih ni pun satu isu daripada dia. Banyak. Sampai besar so, nanti. Sampai tua tau. Kalau imagine kalau dulu my grandparent nak lain anak satu dia anak 13. Wih kan? lagi. Nak lain 13 punya sifat macam mana. Okay, imagine. Satu so, malah. I like the concept yang you cakap apa bila ada untuk didik anak 7 tahun. Then I think we need to find out more. So, apa yang first 7 years is to play with them. Second 7 years and the third 7 years. So by third 7 years dah 21 years old saya rasa. Berkawan. Itu yang 7 years yang kedua tu berkawan. Yang kedua kawan. Kira jadikan dia macam kawan. 7 tahun yang pertama bermain, yang 7 tahun yang kedua ni lupa apa lah. Tapi kalau ikut daripada hadis Nabi kan, bila dia dah 10 tahun ni kita boleh strict kan. Maknanya kita boleh start marah, macam boleh start rotan apa. So maybe 7 tahun yang kedua ni lebih kepada serius lah. Tapi nanti nak check boleh lah. Handphone tak ada. Tak apa, nanti kita check. Very interesting. Saya tak pernah dengar. Saya Ali cakap. Saya tak pernah dengar. So very interesting. 7. So how to raise a kid in 7 years. So kalau yang lepas 21 tu dah out of control. Itulah, itu somehow kita rasa macam bila dia dah 21 dekat atas, kita rasa macam kita tak ada power tau. Sebenarnya kalau kita daripada awal tu kita dah ada that communication, dah ada that, kita buat rutin solat jamaah, kita bawa sampai ke besar, bila dia orang kahwin dah ada anak, dah cucu pun dah akan kumpul juga. Jadi tak awkward tau. Benda ni kena start dari mula lah. Kalau tidak nanti bila dia dah tua awkward. Macam asal ya tiba-tiba ayah aku nak ajak sembahyang jamaah tiba-tiba kan. Jadi kita betul tak mula dari awal, tapi jangan buatkan benda awkward tu menghalang. So maknanya bila ada kesedaran, buat slowly, pelan-pelan. Maybe mula datang ajak makan. Contohnya anak dah besar lah. Jom kita makan keluar sama-sama. Okay, belanja makan. Then slowly, bila ada special occasion, contoh hari raya kan, ataupun nak Ramadan, okay, maybe kita boleh start, malam ni kita start semayang sama-sama lah. So start from occasion yang obvious. Jadi dia tak awkward. Tak terperanjat. Itulah, itu dah satu ustazah Sumah lah yang nasihatkan. Hari tu berbual dengan dia. Saya tanya dia, macam mana kalau macam mak yang baru nak start macam ini tapi dia tak mampu. Dia selalu pergi masjid tapi anak terbiar kat rumah. So how dia nak buat benda tu? Dan dia cakap macam dia kena bawa masjid tu kat rumah dia. Dia kena start slowly lah. Dia jangan start terperanjat. So dia start dengan special occasion lah. Bulan-bulan yang special. Seminggu sekali, 2 minggu sekali, sebulan 4 kali je. For example, maybe dia buat target lah. Jangan nak terus, okay, hari-hari baca Yasin. Jadi benda tu berat kan. So start like lah. I think the relationship important is because now sekarang juga pasal hubungan keluarga, ayah dengan anak, ibu dengan anak, that in between is the social media, all the internet thing. Yes. Kan? So how do you want to include that dalam this hubungan? Kita ada parent and children, and then the middle is the gadget. So how you want to use this as a bridge? Just saya believe teknologi memang boleh membantu orang. Teknologi is dia pisau lah. Pisau boleh potong makanan untuk sedapkan kan. Tapi boleh jadi membunuh kan, boleh bahaya. Jadi teknologi is serampang dua mata Apa? Betul Bukan teknologi apa dia buat? Pedang dua mata. Pedang dua mata. Jadi teknologi, saya cakap anak-anak macam teknologi is a tool. Tahu gunakan, dia boleh dapat manfaat kat orang. Jadi from the start, whatever that I'm doing, video, editing, content, saya share dengan anak-anak. All these people yang kau tengok ni, kau tengok orang buat tutorial semua, kau boleh buat tau. Macam you can be a creator on your own and nobody have to ask you permission. Maksudnya you don't have to ask permission to do it. You can be your own creator without sesiapa pun yang dictate. So start dari kecil saya cakap, okay, kau sekarang kau suka drawing. Okay, kau draw je. Kau draw. Okay, now next move kau ajar orang draw pula. Buat tutorial kan. Kan YouTube kan buat tutorial kan. Tutorial. So nanti saya set upkan lah dia punya meja atas kamera. So top down lah. Then masukkan kat dalam dia punya channel lah. Just guys, jadi dia nampak, kat sini progress dia. Kat sini dia punya distribution ni. Jadi ajar daripada kecil macam mana how content creator works. Lepas tu ajar dia, okay, now kau nampak ads kan. Actually, now kita tengok kalau kau dah hit 1000 followers, subscriber, nanti YouTube ajarlah macam just ajar dia the business model of it lah. Jadi diorang akan rasa, maybe this is alternative path lah.
kan. Dia boleh nampak how the world works lah. So kita tak halang-halang knowledge lah kat sini. Kita ajar dia how the social media, how the content creation, YouTube works. And then memula kira macam 80-20 lah. Maknanya 80 is the fun, maknanya 80 is the creation part, 20 is the business part. So slowly nanti bila dia dah minat, dia dah pandai buat sendiri, then kita boleh guide lah. So now my son, dia suka draw, dia suka create, tapi dia tak tahu edit, tapi dah ajar, dah buka lah application semua, dah tunjukkan, okay, this is a video, this kau potong macam ni, jadi kau nampak macam magic kan. Tapi dia masih belum minat lah. So tengok macam ikut dia punya selera lah. Okay, if there's last one word, one sentence yang cakap, okay, between parent and technology, and then children, okay, what is the best advice that you can give? Okay. Ini dua cabaran dia. Dia kira macam cinta tiga segi. Parent dengan anak ni ada cinta tiga segi, atau dia ada setan-setan kat tengah-tengah. Betul. So how you want to? What is your last advice between parent, the technology, and children? Ya, dia jangan jadikan gadget ataupun teknologi ataupun YouTube ataupun apa-apa content is pemudahkan kita punya urusan. Kalau kita anggap parenting is asalkan dia dapat tengok cerita-cerita ataupun education kita serahkan, maknanya macam walaupun kita tunjukkan dia video agama Ummah Hana for example kan, kita rasa kita dah buat selesaikan tanggungjawab kita tau. Tapi we need to watch with them, kita nyanyi dengan diorang, lepas tu kita review dengan diorang. Maknanya kita penglibatan kita dengan diorang tu daripada the content itself. Jadi kita jadikan content tu sebagai small talk, and then kita libat, kita jangan buat kerja kita. Kita buat kerja kita time kerja lah. Maknanya time diorang pergi sekolah ke atau so now macam saya panjang sikit cerita pernah kata akhir kata go je. Saya self-employed kan, kita self-employed kan. So kita I raise time dia bila wife pergi kerja, time 8 bulan dia jaga tau sampai jadi buat kerja time dia tidur. Time dia nap kan baru buat kerja atau malam buat kerja. So it's really kadang-kadang macam stress juga tapi alhamdulillah lah boleh manage lah. Dan last kita dah okey sikit, kita hantar childcare lah. So buat kerja time diorang tak buat benda lah. Jangan buat kerja time diorang tengah nak dengan kita. Itu yang jadi masalah. So I think simple word, it means don't let go. Don't let go, yes. Don't let go. Jangan sampai let go. You do your own stuff, I do my stuff. Don't let go. You need to control that. Alright, thank you very much. Terima kasih Ustaz. Sudi datang semua berbual dengan kita. Minum kopi, sedap tak kopi dia? Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Iris. First time tu ni. Ada benda ni. First time kita bawa basikal, first time kita ada benda ni. So dia dah macam betul punya talk show lah. Masya-Allah. Alhamdulillah. Thank you very much. Okay, enjoy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Peace. Jangan lepaskan anak dengan komputer dengan handphone.